أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita selaku sebuah jemaah. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah sunnah jemaah, dipandukan kitab Syarah Al-Barahid oleh Imam Sanusi rahimahullah Ta'ala. Dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Kita masih lagi dalam mukadimah sebenarnya. Ahli qarya kita tanya bila nak masuk. Panjang juga mukadimah dia sebenarnya. Jadi boleh tunggu insyaAllah. Yang akan dibahas sebenarnya sifat-sifat Allah. Cuma kita nak buktikan dengan dalil akal dengan akal, kedua-dua sekali lah, tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat yang lain. Tapi kalau nak ikutkan kat sebuah surat juga ni, baru sebelum masuk boleh buat sini. Di sini dia ada satu fasal tentang masalah wajib ke kita kena tahu dalil akal tu semua. Maksudnya dalil lah. Sekadar i'tiqad sahaja tanpa mengetahui dalil itu mencukupi atau tidak. Ada pembahasan di kalangan ulama. Bahkan ada yang sampai tahap bukan saja sebagai satu kewajipan, bahkan sebagai satu syarat sah iman. Sekadar i'tiqad tanpa mengetahui dalil tidak sah iman. Sebagian itu pendapat yang lemah ataupun pendapat yang perlu dijelaskan maksudnya. Mungkin ramai yang tak tahu dalil, dia percaya Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala Esa satu, kuasa, mengetahui dan sebagainya, tapi dia tak tahu dalil. Dalil maksudnya akal, ada logik. Jadi ia akan menyebabkan ramailah yang ambil orang itu. Lalu dijawab bahawa yang dimaksudkan dia tidak mengetahui dalil itu maksudnya dia ikut-ikut orang. Maksudnya iman apa secara warisan, iman secara kenapa kau beriman, kenapa kau percaya kepada Allah? Sebab aku lahir dan hidup Islam, ayah aku beriman. Jadi ulama berpendapat
meyakini 100%. Dia masih lagi ada keraguan. Untuk menghilangkan keraguan itu kena mempelajari dalil. Dengan dalil itu akan meneguhkan lagi pegangan dia dan tidak ada sedikit keraguan. Masalah yang nak dibahaskan itu dah disebutkan sebelumnya. InsyaAllah kita tengok apa dia kata. Faslun wa ma'ana naqulu anna al-ma'rifata wajibatun wa anna an-nazara al-musilu ilayha wajib. Fa inna ba'da ashabina yaqul anna man i'taqada fi rabbih ta'ala al-haqqa wa ta'allaqa bihi i'tiqaduhu 'ala al-wajhi as-sahih fi sifatihi fa innahu mu'minun muwahhidun. Walakin hadha la yasihhu fil aghlab illa linazil. Walau hasala li ghairi nazil lam na'man an yatakhalkhala i'tiqaduhu. Fasal tentang cukupnya taklid untuk meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Taklid ini maksudnya mengikut pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil. Percaya kepada Allah sebab ayat dia percaya kepada Allah. Yang berdalil tak tahu. Kita bahas tentang masalah ini. Di saat aku berpendapat bahawa makrifat dan pemikiran yang membawa kepadanya kepada hukum wajib, sebahagian ulama Asy'ariyah berpendapat bahawa orang yang meyakini kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinannya terhadap sifat-sifat Allah Taala bergantung padanya dengan cara yang benar, maka ia adalah seorang mukmin yang muwahhid, itu yang mengesahkan Allah. Namun hal ini pada umumnya hanya diperolehi oleh orang yang melakukan penelitian terhadap dalil-dalil atau pemikiran. Andaikan hal itu diperolehi selain orang yang melakukan pemikiran, maka keyakinannya tidak akan aman daripada kegoncangan. Yang saya pernah sebut sebelumnya, macam apa budak umur 7 tahun kan, ayah dia buta misalnya. Contoh, ayah dia cakap dekat anak dia umur 7 tahun, ayah nak tukar agama. Misalnya contoh, tukar agama lain, tinggalkan Islam, tukarkan agama lain, alhamdulillah. Maka anak dia yang umur 7 tahun tu rasanya sepakat tujuh yang dia ikut. Ya kan? Ikut dia 7 tahun. Tapi kalau misalnya dia dah dewasa 40 tahun misalnya, tiba-tiba mak ayah dia nak tukar, dia ikut dia. Ya, kan? Jadi kenapa ketika umur 7 tahun tu dia ikut, tapi bila dia dah dewasa 40 tahun misalnya, kita kata takkan ikut lah. Mungkin lah dia ikut, tapi kita majoriti takkan ikut. So, apa yang menyebabkan daripada umur 7 tahun sampai umur 40 tahun tu dia berubah? Maksudnya kepercayaan dia kepada agama Islam tu kukuh. Mesti ada sebab kan. Dia takkan tiba-tiba je disebabkan usia dia jadi teguh. So kita tahu maknanya sepanjang dia daripada umur 7 tahun tu sampai 40 mungkin dia belajar. Maksudnya ada sesuatu lah yang akan menguatkan pegangan dia. Nah, itulah yang dipanggil dalil. Dalil ini tak semestinya ada satu je. Dia macam-macam perkara lah boleh dianggap sebagai dalil. Dan ulama klasifikasikan dalil ni yang paling kuat ada dua. Satu dalil daripada luar, iaitu Al-Quran dan hadis. Satu dalil daripada dalam diri manusia itu
akal dia setuju. Jadi fikirlah, tak boleh ke Tuhan tu dua misalnya kan. Quran memberitahu kan lakana fihi ma'alihatun illallah fasadata. Kalaulah ada Tuhan di langit dan di bumi selain Allah, maka pastilah binasa atau tidak wujud alam ini. Sebenarnya macam mana kalau ada dua Tuhan, alam ini tak akan wujud, akan binasa. Apa dia punya munasabah dia tu kan? Tuhan dua, alam ini tak wujud, alam ini binasa. Salahnya boleh ada orang kan percaya dua Tuhan, tiga Tuhan, tapi orang yang dia fikir secara benar, hukum akal yang benar, yang sahih, yang wajib, tak mungkin. Simpelnya pun kalau hukum-hukum yang tak sampai tahap akal yang mendalam, sekadar kita tengok di bukan saja Malaysia, seluruh dunia rasanya tak pernah ada dua Perdana Menteri dalam satu masa. Ada? Nantilah tiga dah. Tiga Perdana Menteri serta apa salahnya? Boleh? Gaduh, bubut, undi, buang duit dia, juta-juta habis. Nantilah tiga orang, Perdana Menteri biru, Perdana Menteri hijau, Perdana Menteri merah. Ya? Boleh? Walaupun sebenarnya secara akal boleh, tapi tak dibuat. Tak dibuat kan? Sebab mustahil dalam satu negara ada tiga Perdana Menteri misalnya. Satu negara ada tiga presiden misalnya. Dan apa jadi? Tuan-tuan boleh fikir sendirilah kan. Sebab tu kalau benda macam tu pun mustahil, maksudnya secara adatnya tak mungkin berlaku. Sebuah dunia ketua negara tu satu je. So macam mana alam ini ada dua Tuhan, tiga Tuhan? Itu dalil yang kita kata yang simple lah, dalil yang mudah, dalil yang simple. Tak mungkin alam ini ditadbir oleh dua Tuhan atau tiga Tuhan, mustahil. Satu negara je dah tak boleh nak dua tiga pemimpin yang berkuasa lah, maksudnya penuh. Dia mesti satu je. Kalau satu tu dah tak layak, dia pilihan raja ke apa, dia akan tukar yang lain atau kekal yang sama tu, tetap satu, tak boleh nak dua tiga. Try lah dua salahnya kan. Siapa nak, tak tahulah. Kalau dalam sejarah dunia ada dua orang raja ke pemimpin, maksudnya yang tertinggi lah, Perdana Menteri ke Presiden ke, ada dua serentak. Paling pun naib ataupun timbalan kan. Yang mana ketika dia tak ada, dia cuti, dia sakit ke apa, yang tu boleh ganti. Tapi kalau dua ketua, mustahil. Mustahil. So, itu antara dalil yang apa, yang simple, yang mudah. Di dalam bab tukar agama itu maksudnya dipercaya kepada Tuhan lain selain Allah. Jadi kalau kita bahaskan Tuhan yang mana yang sebenarnya dikatakanlah, diandaikanlah dia wujud dan dia lebih berkuasa daripada Allah, ataupun Allah itu sebenarnya tak wujud, yang wujud Tuhan yang lain. Misalnya kita kena hujah, misalnya ada orang nak murtad, tanya sebab aku tak percaya Allah, aku percaya Tuhan sekian. Bagi bukti apa kau punya hujah, punya bukti yang Tuhan yang sebenar bukan Allah, Tuhan sebenar Tuhan lain. Bagilah hujah-hujah, bukti-bukti kan. Akan main, aku rasa je lah, aku rasa ada Tuhan lain kot, mana boleh. Dan mesti ada bukti yang kokoh, bahawa Tuhan mesti satu dan Tuhan tu ialah Tuhan sekian. Dan setakat ini kita tak ada Tuhan selain Allah. Kalau mendakwa yang ini Tuhan, yang itu Tuhan, apa bukti dia? Apa dalil dia, apa bukti dia? Itu yang di sini diajar dalam kita akidah yang tahap yang agak tinggi sikit lah kita kata. Supaya apa?
langsung tak terlintas dalam hati orang beriman itu bahawa mungkin kot sebenarnya ada Tuhan lain kot, mungkin kot Allah ni bukan Tuhan kot, mungkin walaupun 0,0001% pun, jadi tak mungkin, mustahil secara akal, mustahil ada Tuhan selain Allah. Tuhan mesti satu dan dia mesti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa saja alasan, apa saja percubaan untuk menggoyangkan akidah, kita akan tolak dengan dalil yang qat'i, yang pasti, yang kukuh, yang tak ada siapa pun boleh patahkan dalil, baik secara akli dan secara nakli. Masalahnya nakli di Quran hadis, selain orang Islam dia tak percaya. Selain orang Islam dia tak percaya Quran hadis, dia hanya percaya logik akal dia. So kalau kita boleh patahkan logik akal dia bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dia sama ada dia tunduk terima atau dia sombong menentang, itu je. Atau tunduk pada kebenaran. Itulah yang dibahaskanlah, akan dibahas nanti. Sini cuma dia bahas apa hukum dia, pelajari dalil itu supaya akidah seseorang itu bukan saja berpandukan Quran hadis, tapi akal dia pun setuju 100%. Boleh mengeluarkan hujah untuk membela akidah dia secara logik. Perlu dibahas itulah. Hukum dia apa di sini? Dia kata ada dua kaul, satu kata hukumnya wajib, maknanya satu tak belajar berdosa. Yang kedua mengatakan bukan saja berdosa, iman tak sah. Ulama kata takkan tak sah pun. Dia kata okey, misalnya maknanya secara zahir dia beriman, tetapi sebenarnya ada keraguan dalam diri dia. Sebab tak ada dalil yang kukuh secara logik, jadi dia goyang sikit. Walaupun 0,1% pun boleh menyebabkan iman dia tak sah. Di akhirat lah, di dunia kita tak tahu kan. Di dunia selagi dia semayang, puasa, zakat, haji, kita kata Islam. Ini yang ulama bahas di akhirat nanti. Adakah Allah Ta'ala akan terima akidah dia? Sebab kita tengok orang mana kita tahu kan dalam hati dia 1% ke atau 99% je, 1% lagi goyang, kita mana tahu. So ulama tak pernah benda itu berlaku di kalangan umat Islam. Benda-benda tak nampak. Kalau orang tak semayang, kita tahu dia tak semayang kan, kita boleh suruh dia semayang, tapi dalam hati dia goyang, tahu kan. So ulama kan dia kata sediakan payung sebelum hujan lah, istilah dia kan, sediakan hujah. Kalau berlaku keraguan dalam hati, kita ada hujah. Setiap sifat Tuhan tu kita ada hujah secara logik yang tak mungkin dipatahkan. Dan itulah yang akan dibahas nanti masalahnya. Sudah juga ada dibahas bab ni. Saya baca sikit-sikit lah, cuma macam mana kita buat sebulan sekali lah. Apa nak, kalau 2-3 pertemuan tu mungkin cepat sikit lah, sebulan sekali. Tapi perkara ni pun bukanlah benda yang baru. Dah sebelum ni pun kita dah khatamkan satu kitab lah. Ini ulangan sajalah, kitab lain ulangan saja. Ada kalau yang tahu lebih cepat, rasanya video untuk kitab yang lama tu masih ada kan. Kita dah khatam satu kitab, dan kitab tu dah bahas setiap satu sifat Allah, Allah wujud, apa dalil logiknya, Allah satu, apa dalil logiknya, semualah dah selesai sebenarnya. Ini pusingan kedua lah kita kata, yang mungkin agak dalam sikit pun. Itu sajalah sebab pengajian dia mungkin lama mungkin dalam, mungkin lama mungkin dalam, mungkin dalam. Selalunya macam tu lah. Jadi kalau saya nak skip-skip ni, biasanya saya jarang nak skip-skip kitab. Saya kata ikut je apa yang dia tulis lah. Jadi yang nak tahu lebih awal mungkin boleh tengok video, insyaAllah. So dalam bab ni kita tengok apa kata Imam
Imam Sanusi. فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل واحد ولا ينفع الاعتقاد إلا أن يصدر عن دليل علمه فلو اخترم وقد تعلق اعتقاده بالباري تعالى كما ينبغي وعجز عن النظر فقال جماعة منهم إنه يكون مؤمنا وإن تمكن من النظر ولم ينظر قال الأستاذ أبو إسحاق يكون مؤمنا عاصيا بترك النظر وبناه على أصل الشيخ بالحسن. Menurut pendapatku, orang yang harus mengetahui setiap permasalahan akidah dengan dalilnya, menurutku seseorang itu harus, sebenarnya tidak dapat tidak, mestilah dia mengetahui setiap permasalahan akidah dengan dalilnya. Imam Sanusi wajib. Keyakinan tidak akan bermanfaat baginya kecuali bila keyakinan itu muncul dari satu dalil. Jadi kalau dia percaya ikut-ikut saja, tak tahu dalilnya, itu tak ada manfaat. Itu bukan satu i'tiqad, itu ikut-ikut orang. Bila orang yang itu mati dalam keadaan, dalam kondisi keyakinannya terhadap Allah Ta'ala sebagaimana semestinya, tidak mampu melakukan penelitian dalil, maka sebagian ulama Asy'ariyah berpendapat bahawa orang tersebut adalah mukmin bila dia mampu melakukan pemikiran namun tidak melakukannya. Maka menurut Ustaz Abu Ishaq, ia mukmin yang bermaksiat sebab tidak melakukan penalaran ataupun penelitian akal. Yang mana pendapat ini dibangunkan oleh ajaran Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Satu pendapat kata wajib. Kalau dia tak tahu dalil, hukum dia berdosa. Macam solat lah. Orang tak solat kan berdosa. Dia masih lagi beriman. Tapi bila dia tinggalkan solat, maksudnya dia tinggalkan kewajiban, dia berdosa. So sama dalam bab akidah, walaupun dia yakin kepada Allah tetapi dia tidak tahu dalil, dia berdosa sebab meninggalkan mempelajari dalil tentang semua akidah. Satu pendapat itu pendapat yang mana satu yang betul tu nanti kita tengok apa dia kata. Wa amma qawluhu mu'minan ma'al 'ajzi wal ikhtirab fa zahiran insyaallah ta'ala wa amma qawluhu mu'minan ma'al qudrah 'ala an-nazari wa tarkihi fa qawluhu fihi nazarun 'indi wala a'lamu sihhatahu wala. Adapun pernyataan Imam Abu Ishaq tadi bahawa orang tersebut mukmin bila dia tidak mampu melakukan penalarannya dan mati, maka jelas sebenarnya insya-Allah. Sedangkan pernyataan bahawa ia mukmin beserta mampu melakukan penelitian dalil namun tidak melakukannya, maka menurut dalam hal ini perlu pemikiran yang lebih lanjut, perlu diperincikanlah. Dan sekarang aku tidak meyakini kebenaran. Sekarang ini dia beriman. Mampu ke tak mampu dia membuat penelitian akal terhadap setiap akidah yang dia dipelajarilah. Yang maksud sini tentang Allah dan Rasul. Dia ada bahagian akidah yang tak perlu pun. Contohnya tentang apa ni, alam gaib, kubur, mahsyar, mizan, sirat, syukur, itu tak perlu. Pasal itu di luar kemampuan akal. Tapi tentang kewujudan Allah Ta'ala dan kebenaran Rasul itu Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran terlalu banyak dalil. Gunakan akal tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Quran. Sampai Imam Sanusi kata aku dah kumpulkan hampir 600 ayat Quran yang suruh kita fikir, guna akal. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Banyak sangat ayat. Takkan tak wajib. Itu yang Imam Sanusi dia tak setuju. Allah Ta'ala suruh kita kan aqimus salat dalam Quran berapa kali? Ini kalau sampai 600 kali Allah Ta'ala suruh gunakan akal kamu, berfikirlah tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Quran. Takkan tak wajib lagi. Itu alasan Imam Sanusi lah. So bagi dia kalau orang tu mampu lah, sebab tak semua orang pun kadang-kadang boleh fikir.
cara berfikir, satu secara ilmiah, secara kita kata apa, secara akademik, secara apa ni, intelek lah. Satu lagi cara yang simple yang tadi kan, satu negara mana boleh ada 2 atau 3 lebih ketua, mesti satu. Tak boleh ada kereta driver mesti satu, mana boleh 2. Kalau 2 driver 1 kereta, tak tahu apa jadi kan. Itu dalil iqna'i, dia panggil dalil iqna'i ataupun dalil Khattabi, dalil untuk orang-orang yang mungkin tak mampu berfikir secara intelek lah, terlalu tinggi kan. Tapi ada setengah-setengah kitab dia akan bahas dalil yang standard lah. Sebab ni kan masalah agama, masalah ketuhanan, mestilah dibahas dengan satu pembahasan yang tinggi, yang standard lah. Dulu ada dalil yang tinggi pun ada, dalil yang simple-simple pun ada. So kalau orang tu mampu untuk memahami dalil yang betul-betul ilmiah, wajib. Kalau dia tak mampu, sekadar dalil simple-simple pun wajib lah, dalil simple-simple. Dan tak mungkin macam apa ni, tadi masalah ni kan, satu negara 2 Perdana Menteri boleh. Kalau ada orang tu dia tak setuju, apalah susah gaduh-gaduh, nanti 2 orang kan bersalah. Misalnya lalu berfikiran macam tu kan, kita rasa mungkin tak ada kurang sikit lah. Kalau boleh lah tentu buat lah. Kalau boleh, tak kena at least satu negara ada yang buat, 1-2 negara ada yang buat lah. Setakat ada ke? Tak tahu kalau saya silap, ada negara yang dulu betul. Ada ke? Ada belah Afrika sana Perdana Menteri dulu. Ada ke? Ada? Ada? Jadi macam mana boleh satu dunia tak ada, bahkan daripada zaman dulu sampai sekarang. Kalau dia nak jadi ketua, dia bunuh yang betul-betul dia jadi ketua. Betul? Selalu cerita kita tengok, dengan cerita ke betul ke tak betul, kisah benar, kisah cerita. Setiap orang nak jadi ketua, dia akan bunuh yang ketua tu boleh jadi. Dia takkan boleh tentu ketua. Itu baru bab ketua di dunia. Ketua nak memerintah satu negara je. Dalam satu family pun kalau ada 2 ketua pun masalah besar kan. Dalam satu keluarga, ketua keluarga suami, ayah, dia tak boleh ada 2 orang. Jadi kalau ada 2 orang nak jadi ketua dalam family itu, masalah besar. Dia akan buat benda lah keluarga tu. So itu dalil yang simple-simple. Itu pun kalau orang tu tak boleh nak fikir, itu dimaafkan lah. Ketimbang kalau dia tak boleh sampai tahap macam tu pun dia tak nak fikir, itu dimaafkan. Tak berdosa lah. Tapi dia ada kemampuan, tapi dia tak mahu berfikir tentang dalil logik bagi akidah dia, dia berdosa. Satu pendapat. Dia tengok pada kemampuan. Kalau mampu tapi tak buat, berdosa. Iman sah, berdosa. Kalau tak mampu, tak apa, dimaafkan, tak berdosa. Bisa, ini pendapat. Ada yang pendapat kita tak wajar. So, pun ada. Imam Ghazali pendapat tak wajar. Imam Ghazali punya pendapat sunatnya. Imam Ghazali punya pendapat sunat. Dia baca dalil, hukum dia sunat, tak apa-apa. Tapi ulama kata tengok, kalau akidah digoyang, itu wajib. Kalau akidah digoyang, maka wajib. Maknanya wajib dia menghilangkan keraguan itu. Selhasil daripada mempelajari dalil akal logik ini, dia akan boleh menghilangkan keraguan. Kalau orang tu misalnya tak mampu, okey, tapi akidah dia steady, akidah dah mantap, dah teguh, so nak buat apa lagi belajar dalil? Katanya tujuan dalil itu untuk mengukuhkan akidah saya dah kukuh, nak buat apa saya belajar dalil? Okey, tak apa, kita Imam Ghazali cukup, menurut pendapat Imam Ghazali cukup, yang penting kukuh. Tapi boleh jamin kan sampai mati kukuh? Kalau dia boleh jamin sampai dia mati, akidah dia kukuh, tak ada, syaitan pun tak ingin meragukan akidah dia misalnya kan. Okey? Boleh jamin kan? Maknanya syaitan atau iblis kata, tak payah kacau lah akidah dia, biarlah dia nanti masuk syurga. Ke syaitan akan berusaha untuk meragukan akidah setiap orang beriman. Macam mana?
Adakah kita kata syaitan dan iblis ataupun manusia lain lah, mereka tidak akan mengganggu akidah orang Islam. Mereka akan membiarkan biarlah orang Islam itu kukuh dengan akidahnya dan nanti masuk syurga. Syaitan macam tu kan? Dia setiap kali dia akan usaha untuk meragukan benda tak nampak. Benda tak nampak. Keraguan itu dalam hati. Jadi ulama itu tak mungkin. Syaitan takkan duduk diam. Dia pasti akan membisikkan keraguan dalam hati. Mungkin yang datang masjid sudah okey, tapi yang tak semayang, yang mungkin masjid pun tak pernah datang, masjid Islam dan sebagainya kan. Jadi kita hukum dia tak boleh bagi kepada satu orang, satu kelompok atau kelompok lain tak payah. Secara umum wajib. Supaya apa? Bila datang keraguan, dalil dah ada yang disediakan payung sebelum hujan. Dia dah belajar, ataupun ketika katakanlah dia tak belajar lagi, ketika datang keraguan, wajib dia kena mempelajari dalil untuk menghilangkan keraguan ni lah. Tapi kalau memang tak ragu sampai mati, alhamdulillah. Adakah berdosa ataupun tidak ikut pendapat ni, itu di sana lah. Macam semayang pun kan ada hukum kata wajib baca bismillah. Ada mazhab kita tak wajib baca bismillah kan? Ada mazhab kita kata sentuh isteri batal baca wudu kerana semayang. Ada mazhab kita tak batal. Itu khilaf lah, ada ijtihad siapa yang betul itu nanti di akhirat lah. Sama dalam bab ni pun ada khilaf. Kalau Imam Syafi'i kata wajib, kalau mampu wajib. Kalau kata bukan saja wajib, bahkan tak sah yang wajib. Ada Imam Ghazali kata tak wajib sebenarnya. Yang penting dia tak ragu lah sampai mati. Siapa yang betul sebenarnya itu nanti di akhirat lah. Cuma kalau yang wajib tu yang betul macam mana? Kalau ada pendapat yang menyatakan wajib pelajari dalil, itu yang betul. Yang kita sunat itu salah. Macam mana? Lebih baik maknanya kita ambil pendapat yang kata wajib, sebab dia tak susah mana pun. Sebenarnya dia tak susah mana pun. Kalau orang tu menganggap susah lah nak kena tahu dalil pula dah. Tak susah mana? Tak susah. Jadi kalau yang rasa malah nak buat benda yang susah, mungkinlah. Tapi sebenarnya tak sesusah mana pun. Bahkan seronok kalau kita boleh tahu hujah-hujah setiap daripada akidah kita. Satu ilmu dan kita boleh, bahkan kita boleh gunakan untuk bertahan dengan akidah kita bila berlaku keraguan atau berlaku ada orang cuba nak berdebat kita pun kita boleh bertahan. Bahkan kita mungkin boleh jadi pembela kepada orang-orang kawan-kawan kita yang mungkin dia ragu, kita boleh tegakkan dia. Kita boleh tegakkan dia. Okey. Fa'in qila qad awjabtu an-nazara qabla al-iman ala ma istaqarra min kalamikum fa idza du'iya al-mukallaf ila al-ma'rifah fa qala hatta anzur fa ana al-an fi mahalati an-nazar tahta tirdadihi madza taqulun atalzamunahu al-iqrar bil-iman wa tanquduna aslakum fi anna an-nazara yajib qablaha am tumhiluna fi nazarihi ila haddin yatatawalu bihi al-mudda fihi am taqduruna bi miqdarin fatahkumuna alaihi bi ghairi nafsin. Apabila disangka anda telah mewajibkan pemikiran penelitian dalil dengan akal sebelum keimanan sesuai makna ucapan anda, lalu bila seorang mukallaf disuruh untuk makrifat, suruh beriman dan menjawab nanti dulu sampai saya melakukan penelitian dalil, sebab sungguh sekarang saya masih dalam masa pemikiran yang lama dan sedang mengulang-ulang. Maka apa pendapat anda? Apakah anda akan mewajibkannya untuk berikrar keimanan sehingga anda merosak prinsip anda sendiri yang mewajibkan pemikiran sebelumnya, atau membiarkannya melakukan penalaran sampai waktu yang tidak diketahui batasnya, atau anda tentukan batas waktunya sehingga anda menghukuminya tanpa nas? Ini dia cuba petikaikan pendapat yang kata wajib. Satu orang masuk Islam, orang kafir masuk Islam, kata
nakal, ataupun sampai kamu yakin betul bahawa kamu boleh syahadah, atau macam mana? Dipersoalkanlah. Faham kan? Dia cuba pertikaikan. Kalau wajib, maksudnya akidah itu wajib dipercayai dengan dalil akal. Tiba-tiba ada orang masuk Islam, kita katanya, kau dah buat penelitian akal ke? Kau dah betul-betul percaya ke Tuhan tu satu, itu Allah Ta'ala dengan akal yang logik ke? Dah belum, kau fikir belum? Atau macam mana? Lepas kita kata, dari berapa lama kita fikir? Kita letakkan satu tempoh. Kita kata ada nas ke yang meletakkan kau kena buat penelitian akal selama sebulan atau 2 bulan. Tapi kalau dia mati sebelum niat dia nak masuk Islam, dia mati sebelum tak ada penilaian akal, dia mati macam mana? Ini persoalan yang ditimbulkan lah. Fal jawab, jawapannya, anna naqulu amma al-qawlu bi wujubil iman qabla al-ma'rifah fa dha'ifun. لأن إلزام التصديق بما لا تعلم صحته يؤدي إلى التسوية بين النبي والمتنبي، وأنه يؤمن أولا فينظر فتبين له الحق فتمادى، أو تبين له الباطل فيرجع وقد اعتقد الكفر. Maka jawapannya ialah, aku katakan, adapun pendapat yang mewajibkan iman sebelum ma'rifat mengenal Allah, maka lemah, pendapat itu lemah. Sebab mewajibkan pembenaran dengan sesuatu nisbah yang belum diyakini keabsahannya akan menghantarkan pada penyamaan antara Nabi dan orang yang mengaku Nabi. Pada penetapan awal, mulanya ia beriman lalu melakukan pemikiran, menemukan kebenaran dan meneruskan keimanannya, atau menemukan kebatilan lalu dikembali kepada kondisi sebelumnya, iaitu meyakini kekufuran. Dijawab, okey, orang tu nak masuk Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Takkan dia belum betul-betul yakin bahawa memang Allah itu memang Tuhan, Nabi Muhammad itu memang Rasul, dia belum yakin. Kita suruh dia beriman. Maksudnya dia percaya kepada benda yang dia belum yakin. Percaya kepada benda yang dia belum yakin. Boleh? Islam lah, syahadah, yakin betul ke Allah tu? Tahu lah, tapi aku masuk Islam lah. Sah? Macam mana? Ini dijawab lah, saya jawab. Bagaimana boleh satu orang tu dia masuk Islam tapi dia tak meyakini betul-betul bahawa memang Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya dapat makrifat yang sempurna lah. Dia dah fikir masak-masak lah, istilah dia gitu kan. Dia dah fikir masak-masak bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu benar, satu Nabi itu satu Tuhan. Baru dia masuk Islam, ataupun dia masuk Islam, kita tanya dulu, kau dah yakin masak-masak ke belum lagi, tapi aku nak masuk Islam ke? Boleh? Yang mana satu? Ini dia punya jawapan. Maknanya lepas masuk Islam, betul dia fikir-fikir balik, tak betul lah, tu balik boleh kufur balik. Atau lepas masuk Islam, fikir-fikir, memang betul lah. Memang satu ketika dia masuk Islam tu dah Islam ke? Atau lepas dia dah fikir betul baru dia percaya bahawa Islam? Ataupun dia fikir tak betul, tak macam mana, patah balik jadi kafir. Persoalan yang ditimbulkan lah. Okey, ini perbincangan lah. Ini ilmu kan, ilmu perbincangan di kalangan ulama. Wa amma iza da'al matlub bil iman ila an-nazari fa yuqalu lahu in kunta ta'lamu an-nazara fasrud, in kunta la ta'lamu fasma', wa yasdu fi sa'atin alayhi fa in amana tahaqqaqa istirshaduhu wa in aba tabayyana inaduhu fa wajaba istikhrajuhu minhu bis-sayf aw yamut. Adapun ketika orang yang diperintahkan beriman tadi meminta melakukan penelitian dalil atau pemikiran dulu, maka dikatakan kepadanya, bila tidak hidup bersama-sama umat Islam, bila anda mampu melakukan pemikiran, maka lakukanlah sekarang juga. Bila tidak, maka dengarkanlah dan alurkan pemikiran yang benar, sampaikan kepadanya dalam waktu secukupnya. Bila beriman, maka dia
ternyata telah pun mendapat petunjuk. Bila dia menolak, maka ia jelas-jelas telah mengingkarinya, maka pengingkaran itu wajib dikeluarkan darinya dengan ancaman pembunuhan kecuali ia mati tanpa dibunuh. So, bila orang datang masuk Islam, so adakah terus kita suruh dia syahadah, atau kita tanya dulu kau betul-betul yakin kan? Tak tahu lah, tapi saya rasa nak masuk Islam. Maka kita pergi balik dulu, kau fikir. Atau kita ajar dia, okey, aku ajar kau ni, kau dengar betul bahawa Tuhan mesti satu, tak boleh dua. Dalil ni ialah sekian-sekian. Faham? Tak faham, bilang lagi. Faham? Tak faham. Aduh. Kalau dia kata, okey, saya faham. Okey, bagus. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dalilnya sekian-sekian. Faham? Okey, saya faham. Betul lah tu, okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam ke? Macam tu. Faham tak faham? Macam tu. Lalu tu kau belajar. Ataupun kau pergi berkim habis tu. Jadi cuti Islam, kau pergi berkim belajar. So, dia bagi tahu lah maknanya perubahan seseorang itu daripada dia kafir, betul-betul nak berubah menjadi orang beriman itu, apa yang patut dilakukan dulu? Mengucap dia, atau yakin dulu betul-betul bahawa kita sudah mengucap, atau suruh fikir dulu, atau kita yang ajar dia fikir, atau macam mana? Faham kan? Ini perbincangan yang sebenarnya yang yang dah ditetapkan itu dah ada lah, iaitu kalau ada orang nak masuk Islam, kita ajar dia syahadah. Kita ajar dia syahadah. Dia dah yakin ke belum yakin, itu nombor dua. Yang penting bila dia kata, saya rasa nak masuk Islam lah, tak ada, nanti jap saya kontak imam hari ni cuti lah, imam apa, ofis buka pukul 8, nanti lah sampai pukul 8 kita jumpa imam. Tak ada, tak apalah, pergi sarapan dulu, pergi letak jalan, langgar sidang mati. Dosa kita. Soalnya kita redha dengan kekufuran dia tu, dalam masa imam nak masuk pejabat, jumpa imam nak beritahu kata dia nak masuk Islam. So tak susah mana kalau ada orang datang nak syahadah, terus dia suruh syahadah. Kita ajar dia syahadah. Kalau dia tak boleh dalam bahasa Arab, kita terangkan dalam bahasa dia lah, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. I bear witness there is no deity beside Allah. Kita lah ni, terangkan mana dia. Okay, tidak mengucap. Okay, lepas tu kita sendiri kalau kita ada ilmu, kita ajar dia lah. Ambil masa tak lama pun, kita dah sekejap dia. Kita kena yakin bahawa Allah ni satu, tidak tahu dia ni maha kuasa. Kita beritahu dalil logik, tak mungkin Tuhan ada dua. Kan? Contohnya kalau setiap negeri pun mana ada dua menteri, mesti satu. Bagi kita dalil-dalil yang simple-simple sampai dia yakin betul. Kalau kita tak mampu, dia nanti kamu pergi berkim ke bagi dia. Dia suruh datang jumpa imam ke, nanti imam uruskan pergi berkim ke macam mana ke. Itu je punya ketetapan lah. Cuma di sini pembahasan lah. Sebab apa dia kata, kalau waktu syahadah misalnya, tapi dia tak tahu Tuhan tu apa, tak kenal Tuhan tu siapa. Semua dia semono tengok orang Islam ni macam best je kan. Orang Islam nampak macam apa, okey je, sekadar tu je dengan Islam. Mana iman tak sah kan, kalau yang mengikut Imam Sanusi lah. Tapi dalam situasi itu kita tak tahu kan, kita tak nampak hati dia. So ulama tetapkan apa pun suruh dia syahadah. Suruh dia syahadah, lepas tu hati dia dah percaya 100% ke masih lagi sama-sama ke apa itu kemudian. Yang penting dia syahadah dulu, sebab hadis Nabi yang jelas, bila orang datang masuk Islam, Nabi suruh dia syahadah. Dan ada hadis yang Nabi terangkan lah, yang Allah ni ciptakan langit, ciptakan bumi, dan orang tu sini tanya, siapa cipta langit, siapa cipta bumi? Allah. Nabi tak ajar dalil pun, terus syahadah dulu. Tapi tak adalah bermakna Nabi suruh syahadah tu suruh balik tanpa fikir dalil. Ada sebab sama juga dalam hadis tu Nabi suruh semayang, Nabi tak ajar semayang. Ada orang bagi dia berdalilkan, dia kata ada orang Arab yang masuk Islam, datang jumpa Nabi suruh syahadah, lepas tu Nabi beritahu kewajipan kamu semayang, puasa, zakat, haji. Nabi suruh balik. Nabi tak suruh belajar dalil tentang keimanan, tentang Tuhan. Tu ulama kita jawab, Nabi tak ajar dia semayang dalam hadis tu.
Islam, kau syahadah, lepas tu kau wajib sembahyang waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Balik. Maknanya dia tengok, okey, Nabi tak ajar sembahyang, Nabi tak ajar puasa, Nabi tak ajar zakat, haji. Apa dia dah tahu lah. Orang nak belajar sembahyang bukan senang kan. Jadi tak boleh jadikan dalil bahawa Nabi suruh syahadah, Nabi tak ajar dia suruh tahu belajar dalil pun. Sama yang kita jawab, Nabi suruh sembahyang, Nabi tak ajar dia sembahyang pun lah dia. Maksudnya ada hadis yang lain lah, ada hadis yang lain, dalil yang lain menunjukkan Nabi ajar sembahyang. Nabi hantar sahabat pergi ke kampung tu ajar dia orang sembahyang. Tapi dalam hadis tu memang tak cerita lah, Nabi hanya beritahu rukun Islam tu 5 perkara. Jadi tak boleh jadikan alasan Nabi suruh syahadah haji, Nabi tak suruh belajar pun tentang sifat-sifat Tuhan dan dalil. Dia sama je Nabi suruh dia sembahyang tak belajar, Nabi tak ajar pun dalam hadis tu suruh dia cara sembahyang macam ni. Masa tu juga Nabi ajar sembahyang, masa tu juga Nabi ajar puasa, zakat, haji. Ada. Kemudian. Jadi itu tak bermakna tak wajib lah kita. Hadis itu tidak boleh dijadikan dalil bahawa bagi orang lah, bagi setengah ulama berpendapat bila orang Arab maksudnya Nabi suruh syahadah dia tak suruh fikir dalil. So ulama kita jawab Nabi suruh sembahyang, Nabi tak ajar boleh sembahyang, maknanya tak payah belajar sembahyang. Faham kan? Tapi itulah ikutkan dalil itu syahadah. Bagi tahu dia benda rukun Islam. Lepas tu kita suruh dia belajar lah. Biasanya sekarang ni perkembangan dia tempat dia untuk dia mendalami Islam. Sebab tak mati tak tahu bila kan. Katakanlah kita suruh dia syahadah saja, dia syahadah, tapi sebenarnya hati dia tak yakin lagi pada Allah, masih ragu-ragu, tapi dia semua nak masuk Islam. Jadi dia syahadah, lepas tu dia mati. Katalah tak sempat kita Isnin pergi uni Sabtu tutup, Ahad tutup, Isnin pergi kita syahadah, dia balik, tu dia mati. Maka di sini kan ada masalah. Adakah kita nak kata dia memang Islam lalu kita uruskan jenazah dia sebagai orang Islam, atau macam mana? Katakanlah dia daripada keluarga India ataupun Cina, Hindu atau Buddha kan, dia syahadah dia dengan kita kata Isnin pergi, lepas tu malam ni dia mati. So nak uruskan jenazah sebagai orang Islam ke atau orang Islam? Keluarga dia dah tentu manalah, keluarga dia pun tak tahu dia masuk Islam. Takkan kita kata dia dah masuk Islam, kita uruskan jenazah dia sebab saya yang syahadahkan dia. So macam mana? Agak-agak boleh keluarga dia setuju? Oh iya ke dia dah Islam? Okey, ambil uruskan. Keluarga dia keluar palang. Jangan nak terlama, bukan masalah kecil. Kita syahadah, tak sempat pergi misalnya, kita pun tak mampu nak ajar dia. Lepas tu, kalau Hindu, tak bakal. Itu isu-isu yang diperbincangkan. Maknanya, itu kalau keluarga dia tak terima, tak percaya dia Islam, diuruskan jenazah dia cara agama tu. So di akhirat dia Islam tak? Betul? Dia syahadah. Tapi kalau ikutkan betul, hati dia masih ragu. So Islam betul? Beriman ke tak? Sah ke tak sah iman dia? Itu masalah yang diperbincangkan. Ni bab ilmu tuan-tuan, jangan apa ni, tak ini ilmu. Kita belajar kan. Sebab kita kena tahu keadaan-keadaan, kita tak boleh main. Kita syahadah sudahlah. Kalau semudah tu dia jumpa keluarga dia, dia Islam lah. Dia dah syahadah dengan saya tadi. Saya syaratkan video lagi. Tak berita pun hilang. Kau masuk dalam dia rumah. Agama India je namanya. Hindu, siapa keluar agama dia bunuh. Macam kita lah, murtad kan. Siapa murtad, bunuh. Agama Hindu tak boleh. Kalau dia tak apa-apa, sini kan peristiwa yang dalam trailer tu kat sini tak masalah. Agama ni bahaya. So itu yang diperbahaskan oleh ulama lah. Kita nak hukumkan dia Islam ke di dunia, nak uruskan jenazah dia kalau dia mati misalnya, macam mana? Ataupun dari segi di sisi Allah di akhirat nanti betul ke masa dia syahadah tu dia betul-betul beriman yang betul-betul tasdik 100%, ke dia main syahadah dia betul dia ada awet Melayu Islam nak kahwin kan, itu
dibahaskan oleh ulama. Sekali saya bilang ini pengajian ini pengajian. So, ulama bahas tentang masalah ini, bukan masalah biasa-biasa. Ini masalah tentang nak menentukan dia Islam atau bukan di dunia, dia beriman atau tidak di akhirat. Sebab itu ulama bahas satu persatu lah. Kalau dia kata, Imam Syafi'i kata tadi, tak berfaedah satu orang dia syahadah, tapi dia tak faham bermakna syahadah, hati dia tak betul-betul membenarkan apa yang disyahadahkan. Apa guna syahadah ni? Ya, seorang kata tak apalah, yang penting dia syahadah kan. Syahadah sebab ada hadis kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah maka dia masuk syurga. Semudah tu sebut la ilaha illallah masuk syurga. Itu yang dibahaskan. Itu ada dua lah, satu hukum di dunia, satu hukum di akhirat. So kita tak nak satu orang tu kita nampak di dunia dia Islam, syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, tapi di akhirat rupanya dia Allah kata dia tak boleh jadi. Sebab ada keraguan dalam hati, kita mana tahu. Sebab itu ulama kata, apapun kita mengelakkan segala kebarangkalian, kita ambillah pendapat yang mengatakan wajib kita belajar dalil, maksudnya wajib kita mengukuhkan segala akidah kita supaya di akhirat nanti kita dianggap beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Cukup. Ada soalan sekali? Ada soalan? Soalan? Tak ada. Jadi sekali lagi saya beritahu, ini pengajian, bukan nak bukan nak mempertikaikan keimanan tuan-tuan ke akidah ke, tak ada. Ini pengajian. So apa yang ulama bahas tentang ilmu akidah, itulah yang kita bincangkan tadi. Tujuan ulama pun satu, jadi tak nak supaya orang tu zahirnya nampak macam beriman Islam, tapi hakikatnya tak. Di sisi Allah nanti di akhirat takut-takut tak sah iman dia. Sebab tu ulama anjurkan kita, wajiblah kita belajar dalil. Belakang kiri lah, dah kukuh tak kukuh, dah kukuh pun tantah besok minggu depan, tantah tiba-tiba kan diragukan oleh syaitan yang sentiasa tak pernah rehat kan, tak pernah duduk diam untuk meragukan kita. So bila kita belajar dalil, insyaAllah kita boleh tolak segala keraguan yang didatangkan oleh syaitan dan sebagainya. So wallahualam, sampai itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya